Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa maulana Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Hai adik-adik yang disayang sekalian, berjumpa lagi dengan saya Cikgu Umar dalam slot TTR Teka-Teki Rakyat melalui YouTube dan Facebook. Dan kita selalu bersiaran hari ini, kita buat rakaman pada hari Rabu hari ini 13 bulan 7. Dan jangan lupa hari ini hari yang ke-13 masih lagi dalam mood hari raya Aidil Adha, hari raya korban. Jadi sebagaimana yang kita ketahui dalam Islam kita khususnya, korban ini adalah sangat dituntut dalam Islam, dan adik boleh berkorban sehingga hari ini barangkali 3 hari, hari Tasyrik hari ini. Kita teruskan dengan agenda kita, iaitu pada minggu lepas cikgu telah kemukakan 2 soalan untuk adik-adik beri jawapan secara divergent, jadi sempurnakan. Jadi pada minggu ini cikgu insya-Allah akan mengemukakan 2 soalan baru untuk adik-adik cari jawapannya dan beri kepada cikgu dalam masa seminggu, dan kita akan kongsi pada minggu lepas soalan-soalan itu. Jadi soalan paling lepas cikgu nak bagi jawapannya kepada adik-adik. Jadi soalannya adik masih ingat lagi soalan lepas, iaitu pada 6 bulan 7, iaitu 2 soalan lepas. Yang ni soalan ni kita dah buat dah jawapan dia, iaitu program membina negara dan kutipan pendapatan sebuah restoran merudum. Kita dah buat dah, kita tak ulang lagi dah. Jadi kita beri jawapan kepada 2 soalan baru minggu lepas pada minggu ini, iaitu majlis persaraan seorang pensyarah, dan yang kedua kisah seorang pemuda misteri. Jadi ceritanya begini. Jadi pensyarah ni berlaku di sebuah maktab bersama saya. Jadi banyak cerita mengenai dia. Jadi dia nak bersara umur 60. Jadi orang buatlah majlis persaraan dia, dibuat besar-besaran kerana beliau ini seorang pensyarah yang berwibawa juga. Jadi ramai pelajar-pelajar suka padanya. Jadi dibuat dalam dewan besar, banyak ucapan yang diadu-adukan kepadanya, pujian. Dan akhir sekali nak hantar dia ke 2 pagar maktab untuk diambil oleh van maktab, dihantar ke rumahnya, ke istananya. Jadi apabila sudah di dewan itu, ramai orang berkumpul berbaris, termasuk pelajar dan pensyarah-pensyarah, termasuk saya sendiri. Jadi dimuliakan dia, pelajar-pelajar mengangkat dia seperti menjulang jurulatih ataupun pengurus bola sepak. Kalau kita tengok dalam TV itu julang, dan terus dimasukkan ke dalam sebuah kereta tolak. Kereta tolak tu adik bayangkanlah, buruk kereta tolak tu dibuat dengan kayu. Biasanya kereta tolak ni tukang-tukang kebun ataupun tukang sapu membawa sampah, dibawa keluar padang, di luar pagar dan dibakar. Jadi disebabkan oleh kreativiti yang tidak disangka-sangka, ramai orang yang tidak perasan benda ni. Kreativiti itu positif mengikut fahaman masing-masing, dinasihatkan oleh pensyarah-penasihat kepada beberapa orang guru pelatih. Jadi dibuatlah sebegitu rupa majlis itu. Masing-masing tidak perasan bahawa itu adalah negatif, memakan diri sendiri. Jadi maknanya diibaratkan seperti dia ni seperti sampah lah dibuang keluar pagar. Jadi balik 2-3 hari kemudian saya pergi melawat rumah dia, kan dia cikgu saya, dan dia mengemukakan hasrat ini ataupun kekesalan ini kepada saya. Barulah saya perasan bahawa benda tu memang begitu. Jadi ada apa-apa soalan nak tanya Wan? Maknanya cikgu yang cikgu melawat tadi tu masih lagi hidup lah. Oh, cikgu tu? Cikgu saya tu alhamdulillah Tuhan sayang dia meninggal lama dah. Selepas lebih kurang setahun dibuat majlis persaraan tu, dia meninggal. Dia meninggal. Seorang yang cantik, lawa, penuh jadi bintang filem waktu muda dulu, seorang pensyarah yang berbawa, pandai dia mengajar. Jadi habislah cerita tu. Jadi mana pengajarannya, ibrahnya, apabila kreatif sangat tanpa dikira impaknya, maka dia jadi negatif. Orang tak perasan negatif tu, tapi apabila kemudian baru perasan. Jadi lain kali kalau nak fikir dari segi kreativiti, fikir dari segi kreativiti yang positif sahaja. Jadi kita jangan sebab boleh menjejaskan orang pada personality itu sampai bila pun. Muncullah dia diizinkan Allah dengan yang dia mati. Kata dia sesal sampai sekarang perbuatan pelajar-pelajar itu. Nauzubillah. Okey. Yang kedua ialah seorang pemuda. Cikgu pergi baru 2-3 kali tempat tu. Dia apabila orang makan, 3 orang makan pakai necktie semua, 3 orang makan hidang.
Jadi dia dekat nak habis makan tu, dia pergi dekat orang tu dan meminta makanan itu secara perlahan. Tolong bang, mari makanan tu saya habiskan. Jadi pemuda 3 orang tu very understanding, very sporting, diberi makanan itu pada pemuda itu dan meminta kita order lain lah, tambah lagi. Jadi pemuda kata sorry, dia kata cukup dah. Kalau 3 orang makan lagi pun memang tak habis. Okey, jadi bayangkanlah ikan kakap 3 rasa, 3 orang makan baru sebelah. Jadi dia menghabiskan 3 orang makan lagi tak habis. Dan orang pemuda itu mana understanding lagi, nak minta order air kepada si pemuda ini, nak minta cabin ke apa-apa. Dia kata sorry, minta maaf, terima kasih banyak-banyak abang, sebab air abang yang gelas tu saya cantumkan, saya masuk dalam gelas, saya minum, tak payah order yang lain. Okey, habislah cerita tu. Jadi saya pergi 2-3 kali tempat tu, memang ada dia, berbetulan ada dia. Jadi ibrahnya ialah, jadi saya tanya soalan ini kepada adik-adik untuk mereka ibrahnya ataupun pengajarannya, jadi dari segi positif negatif. Jadi ada orang kata ialah dia tak berapa segar dia atau tak buat dia tersumbat. Dalam istilah Kelantan, tak segar ni tak sihat minda, ataupun tersumbat tu dia isak dadah ke apa-apa, ataupun dia panggil mental disorder bahasa Inggeris, tak keruan. Satu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, dia malas kerja. Dia ambil mudah saja makan sedap, dia kerja RM3 buat balik ke isteri dia, anak dia, kalau dia ada anak isteri. Jadi dia merisikokan dirinya, merendahkan martabat dia, tak apa, dia kata. Okey. Jadi itu perfikiran negatif, kita sangka buruk pada dia. Jadi kita ni orang Islam khususnya, Tuhan sayang pada kita, jangan selalu menyangka buruk pada orang. Kita mesti bersangka baik. Jadi sangka baiknya ialah, bagi saya lah, dan ramai orang Islam mengatakan gini, bahawa pemuda ini dia betul-betul menghayati agama Islam. Sebab dalam Al-Quran dan hadis Nabi bertalu-talu disebutkan bahawa orang yang membazir ini ikhwanus syayatin, adalah kawan sahabat pada syaitan. Jadi jangan sekali-kali membazir. Sebab kalau di Kelantan lah, kalau contoh di Kelantan, kalau senario begitu 100 orang, berapa ratus ribu nilai makanan terbuang begitu saja. Jadi pelayan kedai itu ambil campur lantung sampah, harganya berpuluh-puluh ringgit lagi. Jadi si laki-laki ini dia menghayati tentang pembaziran. Dia menghabiskan benda tu walaupun dia ni dihina di pandang orang lain. Jadi dalam keadaan ini kita ibrahnya ataupun moralnya, kita jangan bersangka buruk pada orang, kita mesti bersangka baik bahawa dia tu nak mengelak pada pembaziran berlaku. Jadi insya-Allah di akhirat esok Tuhan akan lindung kita daripada memalukan kita kalau kita melindungkan orang, jangan jatuh maruah orang. Insya-Allah. Terima kasih. Itulah jawapannya. Jadi kita pergi pada 2 soalan yang baru pada hari ini. Jadi adik-adik tolong sempurnakan 2 soalan ini, beri jawapannya secara divergent, berfikiran divergent, terbuka. Jadi buatlah apa-apa jawapan pun, insya-Allah betul belaka, dan cikgu akan kongsikan jawapan yang betul ini dengan adik-adik pada minggu depan. Jadi 2 soalan ini ialah, seorang khatib selalu membaca imam ataupun imam membaca khutbah lah tugasnya di antaranya. Jadi dia bertalu-talu dah berminggu-minggu dah membaca khutbah Jumaat, didapati makmum yang lebih kurang 1000 orang itu 500 daripadanya mengantuk. Tersungkur, terhingguk-hingguk, mengantuk. Jadi dia pun bosan dengan senario itu. Jadi dia cuba nak cari bagaimana untuk mengatasi perkara kelemahan ini. Mengantuk makmum tu 500 orang daripada 1000, separuh daripadanya. Jadi saya tanya adik-adik, bagaimana cara imam atau khatib itu mencari jalan supaya dihidupkan balik. Yang kedua, seorang pemuda dalam sebuah pekan pergi melancong ke luar negara. Beberapa barangkali 4-5 bulan atau setahun, orang kampung tu rusing dia ni mati ke hidup. Tiba-tiba dia balik orang buat majlis padanya dan orang tanya dia, saudara pergi ke luar negara, apakah keistimewaan? Bolehkah cerita beberapa cerita kepada kami semua? Dia kata di antara tu banyak ceritanya. Dia kata di antaranya yang paling aneh sekali, dia kata di negara itu orang kebanyakannya hampir-hampir tidak berpakaian, bulat bertelanjang. Baik di rumah, baik di bandar, khususnya di tempat-tempat pemantaian, di pantai, tempat piknik. 100% tak ada sorak menang pun. Dengan bangganya dia cerita bahawa dia pergi tu, maknanya dia ni macam tamadun lah, dia pergi ke luar negara tu. Jadi balik tu dia nampak macam angkuh lah sikit ceritanya. Jadi salah seorang daripada yang pandai dalam kumpulan itu tanya kepada dia secara selamba,
Dia kata, adik, bolehkah adik ceritakan bagaimana kita nak membezakan di antara laki-laki dan perempuan? Soalannya, bolehkah bagaimana kita dapat membezakan laki-laki dengan wanita kerana dia bertelanjang bulat? Jadi soalan itu sangat susah dijawab oleh pemuda itu. Lalulah pemuda itu menjawab macam mana, dan seterusnya dia pukul balik orang yang bertanya itu dengan cara tempelaknya sendiri. Jadi bagaimana soalan tu agaknya yang dipukul oleh pemuda itu, di react balik kepada orang yang bertanya itu. Orang bertanya itu hebat dah, bijak dah. Okey, jadi bagaimana dijawab dan bagaimana dia pukul balik pada si penanya itu. Jadi adik cari jawapannya, insya-Allah. Jadi kita berjumpa pada minggu depan. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui segala-galanya. Kita sekadar makhluknya, tahu lebih kurang sikit-sikit saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.